Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, saya Amira dan bersama Rizky. Yang dihormati para hakim, pensyarah, pembahas daripada kedua-dua pasukan serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke sesi perbahasan akademik pada hari ini yang bertajuk Teknik Permainan Peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Pihak afirmatif dan menyokong usul mereka, manakala pihak pembangkang akan menentangnya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berhormat Perdana Menteri daripada pihak afirmatif untuk menyampaikan ucap pembukaan. Dipersilakan. Selamat sejahtera, terima kasih saudari yang menjadi penal hakim pihak pembangkang yang dihormati serta hadirin sekalian. Saya Cynthia Najenau selaku pembahas pertama dan Perdana Menteri daripada pihak afirmatif. Diri teguh untuk menyokong usul bahawa teknik permainan peranan merupakan teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Hadirin sekalian, sebelum saya membukakan hujah, izinkan saya menjelaskan beberapa istilah penting. Teknik permainan peranan adalah suatu gaya drama yang membolehkan murid melakonkan watak atau situasi tertentu bagi mencapai objektif pembelajaran. Antara istilah efektif merujuk pada kaedah yang memberikan kesan pembelajaran yang paling menyeluruh dan kesan kepada murid. Dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu, keberkesanan ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa, perkhidmatan murid serta pembentukan kesiapan mereka. Pihak afirmatif berpendirian bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif kerana teknik ini bukan sahaja membantu murid memahami isi pelajaran, malah membolehkan mereka menggunakan bahasa Melayu secara aktif dalam situasi yang menyertai kehidupan. Menurut tokoh pendidikan, di Vygotsky, pembelajaran berlaku dengan berkesan dari interaksi sosial. Apabila murid berinteraksi dengan anak-anak mereka dapat membina pengetahuan dan kemahiran secara lebih bermakna. Selain itu, Dorothy Edwards, seorang pemrogram pendidikan, menegaskan bahawa pembelajaran melalui drama membolehkan murid mengalami sendiri suatu situasi dan bukan sekadar mempelajarinya secara teori. Oleh sebab itu, permainan peranan menjadi medium yang sangat sesuai dalam pengajaran bahasa Melayu. Ucap pertama saya ialah permainan peranan meningkatkan kemahiran komunikasi bisa murid. Kemahiran bertutur merupakan salah satu kemahiran asas yang perlu dikuasai dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Namun begitu, realitinya masih ramai murid yang kurang yakin untuk bercakap di dalam kelas. Ada yang malu, takut melakukan kesalahan, dan ada juga yang kurang peluang untuk menggunakan bahasa secara aktif. Melalui permainan peranan, murid diberikan peluang untuk melakukan berbagai watak dari situasi. Sebagai contoh, murid boleh memainkan peranan sebagai dokter yang sakit atau pelanggar mereka. Dalam situasi tersebut, mereka perlu berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu yang sesuai dengan konteks yang diberikan. Aktiviti ini secara langsung melatih murid untuk bertutur dengan lebih lancar dan yakin. Mereka perlu memilih tindakan yang tepat, menyusun ayat dengan baik, serta menggunakan intonasi yang sesuai ketika berkomunikasi. Semakin kerap mereka terlibat dalam permainan peranan, semakin tinggi tahap penguasaan bahasa mereka. Selain itu, peranan juga membantu murid memperkayakan kosakata. Ketika melakukan suatu watak, murid perlu menggunakan berbagai istilah dan ungkapan yang berkaitan dengan situasi tersebut. Sebagai contoh, murid yang melakukan watak dokter akan menggunakan istilah yang berkaitan dengan kesehatan, manakala murid yang melakukan watak penjaga akan menggunakan bahasa yang lebih sesuai dengan usaha murid. Hal ini menjadikan pembelajaran bahasa lebih authentik dan bermakna. Bukan itu saja, permainan peranan perlu meningkatkan keyakinan diri murid. Apabila mereka diberi peluang untuk bercakap dalam suasana yang menyenangkan dan tidak benar, mereka lebih yakin dan lebih berani menyuarakan pendapat serta berinteraksi dengan rekan-rekan. Keadaan ini sangat penting kerana penguasaan bahasa Melayu tidak dapat dicapai hanya melalui pembacaan dan pembacaan mereka, tapi perlu dipastikan melalui komunikasi. Sebagai contoh, jika murid melakukan situasi di kaunter dengan masyarakat, mereka perlu bertanya soalan, memberikan maklumat dan menjawab pertanyaan dengan bahasa yang sopan serta tersusun. Aktiviti seperti ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran tutor, malah membantu mereka mengaplikasikan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan bahawa permainan peranan berjaya meningkatkan kemahiran komunikasi murid melalui latihan efektif, pengayaan kosakata serta peningkatan kehidupan. Maka, ujian pertama
afirmatif telah berjaya membuktikan bahwa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri pihak afirmatif atas ucap pembukaannya disampaikan. Kini saya menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan ucap pembukaan bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Profesor Grace yang menghormati para hakim, pihak afirmatif dan hadirin sekalian. Saya ada berkelama selaku Ketua Pembangkang jadi pada hari ini untuk menolak usul yang dibawa oleh pihak afirmatif yang menyatakan bahawa teknik permainan peranan merupakan teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Hadirin sekalian, sebelum saya meneruskan hujah, silakan saya menjelaskan pendirian pihak pembangkang. Kami tidak menafikan bahawa permainan peranan merupakan satu teknik drama yang baik dan mempunyai banyak kelebihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Namun begitu, kami membantah penggunaan istilah paling efektif yang digunakan oleh pihak afirmatif kerana istilah tersebut membawa maksud bahawa teknik permainan peranan mengatasi semua teknik drama yang lain dalam setiap keadaan pembelajaran. Pihak afirmatif melalui Perdana Menteri mereka telah menyatakan bahawa permainan peranan merupakan teknik yang paling efektif kerana dapat meningkatkan komunikasi, penguatan intensif serta pembentukan nilai bagi murid. Namun, ujian tersebut terlalu umum dan tidak membuktikan bahawa permainan peranan sebenarnya lebih baik daripada semua teknik drama yang lain. Hadirin yang dihormati, menurut ahli falsafah pendidikan John Dewey, pembelajaran yang besar belum disesuaikan dengan pengalaman, keperluan dan situasi pelajar. Ini bermakna tiada satu keadaan atau teknik yang boleh dianggap terbaik untuk semua murid dan semua keadaan. Setiap kelas mempunyai latar belakang dalam penguasaan bahasa dan gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, keberkesanan suatu teknik bergantung kepada konteks penggunaannya, bukan kerana teknik tersebut semata-mata. Selain itu, pihak afirmatif telah menggunakan pandangan Leaf Ledecky yang menekankan kepentingan interaksi sosial dalam pengajaran. Namun, interaksi sosial bukan hanya berlaku dalam permainan peranan. Teknik lain seperti improvisasi, simulasi dan pantomim juga melibatkan interaksi sosial negatif. Maka, ujian bahwa permainan preventif hanya karena melibatkan komunikasi tidak cukup kuat untuk membuktikan keunggulan dan berbanding teknik drama yang lain. Hadirin sekalian, sebagai contoh, teknik improvisasi mampu mengembangkan pemikiran berfikir secara spontan dan kreatif. Murid perlu menghasilkan idea serta dialog sendiri tanpa bergantung pada skrip yang telah ditetapkan. Kemahiran ini sangat penting dalam penguasaan bahasa karena murid belajar menggunakan bahasa Melayu secara semula jadi dan fleksibel. Selain itu, teknik simulasi pula memberikan pengalaman yang lebih dekat kepada situasi sebenar. Sebagai contoh, murid boleh menjalankan simulasi musyawarah, sidang mahkamah atau persidangan. Aktiviti seperti ini membolehkan murid mengaplikasikan kemahiran bahasa dalam konteks yang lebih otentik dan kompleks berbanding permainan peranan biasa. Manakala teknik pantomim pula dapat meningkatkan kreativiti murid melalui penggunaan bahasa badan, mimik muka dan ekspresi tempat berlalu bergantung kepada tuturan. Teknik ini amat sesuai untuk murid yang kurang yakin bercakap di hadapan kelas, tetapi mesti dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Jelaslah bahawa setiap teknik drama mempunyai kekuatan dan kelebihan sendiri. Oleh itu adalah tidak wajar untuk menyatakan bahawa permainan peranan merupakan teknik yang paling efektif kerana keberkesanan sesuatu teknik bergantung kepada kualiti pembelajaran, keperluan murid dan situasi berbeda. Terima kasih kepada Yang Maka pihak pembangkang akan membuktikan sepanjang perbahasan ini bahawa permainan peranan menyerah satu teknik yang berkesan dan bukanlah teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas ucap yang telah dikemukakan. Ini saya menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dari pihak afirmatif untuk meneruskan perbahasan dengan ucap pertama pihak afirmatif. Dipersilakan.
Dirham selaku Timbalan Perdana Menteri pihak afirmatif ingin meneruskan pembahasan dengan mengungkapkan hujah pertama kami, iaitu teknik permainan kerana merupakan kaedah yang paling efektif dalam meningkatkan kemahiran komunikasi lisan murid dalam pengajaran bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati, bahasa Melayu bukan sahaja memerlukan murid membaca dan menulis, malah mereka juga perlu menguasai kemahiran bertutur dengan baik. Namun, masih terdapat murid yang kurang yakin untuk mencakap di hadapan kelas kerana malu atau takut melakukan kesalahan. Melalui teknik permainan peranan, murid diberi peluang melakukan situasi kehidupan sebenar seperti temu duga pekerjaan, urusan jual beli atau perbualan di kaunter perkhidmatan. Aktiviti ini membantu murid menggunakan bahasa Melayu secara praktikal dan bermakna. Selain meningkatkan kemahiran bertutur, permainan peranan turut membantu murid memperkayakan kosakata, memperbaiki sebutan serta membina keyakinan diri ketika berkomunikasi. Menurut teori pembelajaran sosial objektif Vygotsky, pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan melalui interaksi sosial. Dalam permainan peranan, murid sentiasa berinteraksi melalui dialog dan perbincangan. Oleh itu, kemahiran bahasa dapat dipertingkatkan dengan lebih cepat dan berkesan. Pihak pembangkang mungkin berpendapat bahawa teknik lain seperti improvisasi juga berkesan. Namun permainan peranan lebih tersusun dan mudah terpantau oleh guru bagi memastikan objektif pelajaran dapat dicapai. Justru jelaslah bahawa memainkan peranan bukan sahaja meningkatkan kemahiran komunikasi lisan, malah membantu murid menggunakan bahasa Melayu dengan lebih yakin dan berkesan. Oleh itu, kami tetap berpendirian bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Dengan itu, saya serahkan kembali majlis kepada saudara penulis yang sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pihak afirmatif. Kini saya menjemput Yang Berhormat Penolong Kedua Pembangkang untuk memberikan hujah balas bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih saudari Profesor Majelis. Saya Abel Pacung selaku penolong ketua pembangkang berdiri mewakili pihak pembangkang untuk membersih hujah kami dalam menolak usul bahawa teknik permainan peranan merupakan teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Hadirin sekalian, pihak afirmatif menyatakan bahawa permainan peranan meningkatkan kemahiran komunikasi lisan murid. Pihak pembangkang tidak menafikan bahawa teknik ini sememangnya membantu murid bertutur dan berinteraksi. Namun begitu, kami menolak dakwaan bahawa peranan ialah teknik drama yang paling efektif. Kerana terdapat teknik lain yang juga mampu mencapai tujuan yang sama, malah dalam keadaan tertentu lebih berkesan. Hujah saya pada hari ini ialah teknik improvisasi, lebih berupaya meningkatkan kemahiran komunikasi lisan murid secara spontan, kreatif dan semula jadi berbanding permainan peranan. Hadirin yang dihormati, dalam permainan peranan, murid biasanya diberikan watak dan dalam situasi tertentu. Ini bermaksud mereka bercakap dalam keadaan yang telah dirancang. Walaupun teknik ini baik, murid masih bergantung pada panduan yang disediakan. Keadaan ini sedikit sebanyak mengangkatkan kebolehan murid untuk berfikir secara spontan jika berkomunikasi. Sebaliknya, melalui teknik improvisasi, murid perlu mencipta dialog sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada skrip. Murid juga perlu berfikir dengan cepat, memilih kataan yang sesuai, menyusun ayat dengan betul, dan memberi respon terhadap situasi yang berubah-ubah. Di sinilah kemahiran komunikasi lisan dapat dibina dengan lebih menyeluruh, karena murid benar-benar menggunakan bahasa Melayu secara aktif dan spontan. Selain itu, improvisasi juga dapat merangsang kreativiti, pemikiran kritis, dan keberanian murid dalam berbahasa. Murid bukan sekadar menghafal dialog, tetapi juga memikirkan apa yang ingin diucapkan dan bagaimana nak mendapatkan dengan berkesan. Hal ini menjadikan proses pembelajaran bahasa Melayu lebih hidup dan cabar. Oleh itu, kesimpulannya, pihak pembangkang menegaskan bahawa teknik permainan peranan hanyalah satu teknik drama yang berkesan, bukannya teknik yang paling efektif dan pengajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Penolong Ketua Pembangkang. Seterusnya, saya menjemput ahli ketiga dari pihak afirmatif untuk meneruskan hujah pihak afirmatif. Dipersilakan.
Saya akan meneruskan kerja pasukan kami serta menjawab dakwaan yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang tadi. Pihak pembangkang menyatakan bahwa teknik interogasi sudah baik. Namun begitu, kami berpendapat permainan peranan lebih dulu dalam tubuh dapat merupakan situasi otak atau objektif pengajaran dengan jelas. Ujar kedua kami ialah permainan peranan meningkatkan kelibatkan aktif murid dalam belajar bahasa murid. Menurut edaran dari Code of Experience, murid dapat mudah memahami dan mengerti pembelajaran apabila mereka terlibat secara langsung dalam suatu aktiviti. Melalui permainan peranan, murid bukan sahaja mendengar, malah betul-betul berpikir dan tidak menggunakan bahasa Melayu dalam situasi yang benar. Sebagai contoh, murid boleh menonton situasi seperti di hospital, di restoran, atau di sekolah. Aktiviti ini membantu mereka menangkap kosakata yang sesuai, meningkatkan keyakinan diri, serta menjadikan pembelajaran lebih bermanfaat. Selain itu, permainan peranan juga selaras dengan pembelajaran abad 21 karena menambahkan komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Oleh itu, teknik ini lebih mudah membantu guru mencapai objektif pelajaran. Justru, jelaslah bahwa permainan peranan mampu meningkatkan keterlibatan hati murid dan menjadikan pelajaran bahasa Melayu lebih selesai. Oleh itu, kami tetap menegaskan bahwa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam penggunaan bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli ketiga pihak afirmatif. Ini saya menjemput ahli ketiga dari pihak pembangkang untuk menyampaikan ucap pihak pembangkang. Dipersilakan. Baik, salam sejahtera, saya Taufik Arifin, selaku ahli pembangkang. Ketiga ingin meneruskan hujah daripada pihak pembangkang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada banyak cara yang berani cemerlang, mengapa seperti ini saja yang dipuji. Hadirin sekalian, terima kasih kepada pihak penjaga atas hujah yang telah disampaikan. Kami bersetuju bahwa pelibatan aktif murid amat penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan besar. Namun kami tidak bersetuju bahwa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif. Teknik simulasi juga merupakan mampu mewujudkan penglibatan yang tinggi dalam peranan murid. Sebagai contoh, murid boleh menjalankan simulasi sidang mahkamah, musyawarah resmi, atau persidangan. Aktiviti seperti ini membolehkan murid mengakrasikan kemahiran bahasa dalam situasi yang lebih realistik dan hampir dengan dunia sebenar. Selain itu, simulasi turut membantu murid meningkatkan kemahiran berpikir secara kritis dan menyelesaikan masalah semasa simulasi. Murid perlu bertindak secara spontan dan menyusun ide dengan lebih baik serta memberi respon yang sesuai dengan situasi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kata peribahasa, lain padang, lain belarang, lain murid, lain keupayaan. Sebab ini jelas menunjukkan bahawa setiap murid mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Tidak semua murid selesa dengan permainan peranan. Ada murid yang lebih sesuai belajar melalui simulasi atau teknik drama yang lain dan lebih dekat dengan gaya pembelajaran mereka. Tambahan pula, tadarukan akan pun berguna. Ini membuktikan bahawa jika satu teknik kurang sesuai, teknik lain pun tetap boleh digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran. Jelaslah bahawa permainan peranan tidak boleh dianggap sebagai teknik drama yang paling efektif secara mutlak, kerana terdapat sebagai teknik yang lain juga berkesan. Oleh itu, kami tetap menolak unsur pihak penjaga bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang efektif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli ketiga pihak pembangkang. Seterusnya, saya menjemput ahli keempat daripada pihak afirmatif untuk meneruskan hujah pihak afirmatif. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Yesi. Saya di sana tampil selaku ahli keempat daripada kumpulan afirmatif ingin mengangkat hujah pembangkang yang bahawa teknik simulasi berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu. Walaupun simulasi mempunyai kelebihan, teknik ini memerlukan persediaan yang lebih rumit, menggunakan bahan yang banyak dan masalah yang lebih banyak. Persoalannya, adakah teknik yang sukar dilaksanakan secara konsisten boleh dianggap paling efektif? Sebaliknya, permainan peranan lebih praktikal dan fleksibel untuk digunakan dalam belajar. Guru boleh melaksanakan dengan mudah, melibatkan gerak memahami murid dan tetap mencapai objektif pelajaran yang lebih besar. Hujah
ketiga pihak kami ialah teknik pembinaan peranan membantu pembentukan nilai ini, empati dan sosial murid. Pada hadirin sekalian, pengajaran bahasa Melayu bukan sekadar mencapai pemahaman betul membaca dan menulis, tapi juga membentuk akhlak dan kepribadian murid. Melalui pembinaan peranan, murid berpeluang mendapatkan pelbagai watak seperti ibu bapa, guru, dokter atau individu yang mengalami sesuatu masalah. Melalui watak tersebut, murid dapat memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Sebagai contoh, apabila murid melakukan watak orang masih hidup sendirian ataupun merasa bully, mereka akan lebih memahami cabaran dan juga perasaan yang dialami oleh lingkungan tersebut. Secara tidak langsung, murid belajar untuk menghormati, bertimbang rasa dan mempunyai empati terhadap orang lain. Pendapat ini juga disokong oleh Dorothy Hetko yang menyatakan bahawa drama pendidikan membolehkan pelajar melihat dunia daripada perspektif orang lain. Apabila murid menghadapi sesuatu watak, mereka dapat mengembangkan empati dan memahami realiti kehidupan yang mendalam. Selain itu, permainan peranan turut memupuk nilai kerjasama, menghormati dan tanggungjawab dalam murid perlu melaksanakan untuk menjayakan sesuatu lakonan. Jadi, jelaslah bahawa permainan peranan bukan sahaja membantu murid menguasai permainan bahasa, dalam membentuk dan mengingat sosial yang positif. Oleh itu, usaha kami membuktikan bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pelajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli keempat pihak afirmatif. Kini saya menjemput ahli keempat dari pihak pembangkang untuk mengemukakan hujah pihak pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Sekretari Tulis. Saya Terry Timothy selaku ahli pembangkang ingin membalas tuduhan yang telah dikemukakan oleh pihak afirmatif mengenai pelaksanaan teknik pemain peranan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Walaupun teknik permainan peranan mempunyai banyak kemudahan dalam proses pengajaran dan pengajaran, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian oleh guru sebelum menggunakannya di dalam belajar. Yang pertama, tidak semua murid merasa selesa untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti permainan peranan. Setiap murid mempunyai karakteristik dan tahap keyakinan diri yang berbeza. Ada murid yang tetap dan suka tampil di hadapan kelas, namun terdapat juga murid yang pemalu, pendiam atau kurang yakin dengan kebenaran diri mereka. Murid seperti ini mungkin merasa terbuka, takut melakukan kesilapan atau risau akan penanganan masyarakat apabila perlu berlakon di hadapan kelas. Akibatnya mereka mungkin tidak dapat menunjukkan potensi sebenar mereka dan kurang memperoleh manfaat daripada aktiviti tersebut. Oleh itu, permainan peranan tidak semestinya sesuai dengan semua murid. Yang kedua, teknik permainan peranan memerlukan masa yang agak lama untuk merancang dan dilaksanakan. Guru perlu menyediakan situasi yang sesuai, membagikan watak kepada murid, memberikan penjelasan serta membimbing murid memahami peranan masing-masing. Murid pula memerlukan masa untuk berbicara, membuat persediaan dan berlatih sebelum persembahan dijalankan. Selepas aktiviti selesai, guru juga perlu mengadakan sesi refleksi atau pembincangan bagi memastikan objektif pelajaran tercapai. Keseluruhan proses ini menggunakan masa yang lama dan boleh menjadikan problematika jika masa pengajaran dalam tahap. Selain itu, permainan peranan memerlukan kualitas kelas yang baik. Ketika aktiviti dijalankan, suasana kelas boleh menjadi bising dan sukar dikawal kerana murid bergerak, berbincang dan berlatih secara serentak. Dalam sesetengah keadaan, hanya beberapa murid yang aktif mengambil bahagian manakala murid lain sekadar menjadi pemerhati. Keadaan ini boleh menyebabkan pengikmatan murid tidak seimbang dan menjadikan kekesanan pembelajaran. Berdasarkan ujian yang telah saya kemukakan, jelas bahawa permainan peranan sememangnya mempunyai kemudahan, namun teknik ini tidak boleh datang sebagai tiada yang efektif dalam semua keadaan. Setiap teknik pengajaran mempunyai kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Oleh itu, guru perlu bijak memilih teknik yang paling sesuai berdasarkan objektif pengajaran, masa yang diperlukan serta tahap kesediaan dan keyakinan murid. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli keempat pihak pembangkang. Kini kita memasuki sesi pengulungan. Saya menjemput ahli kelima dari pihak afirmatif untuk menyampaikan ucapan pengulungan pihak afirmatif. Dipersilakan. Salam sejahtera yang dihormati para hakim, pihak pembangkang dan hadirin sekalian.
Saya Betristeti Ananini selaku ahli kelima daripada pihak afirmatif ingin menyampaikan ucapan penggulungan bagi menyokong usul bahawa teknik permainan peranan merupakan teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Setelah mendengar hujah daripada kedua-dua pihak, kami tetap yakin bahawa permainan peranan merupakan teknik yang paling berkesan kerana mampu membantu murid menguasai bahasa melalui pengalaman pembelajaran yang aktif dan bermakna. Sepanjang perbahasan ini, pihak afirmatif telah membuktikan 3 perkara utama. Pertama, permainan peranan meningkatkan kemahiran komunikasi lisan murid kerana mereka perlu bertutur dan berinteraksi menggunakan bahasa Melayu dalam pelbagai situasi. Kedua, teknik ini menggalakkan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran sekaligus meningkatkan minat dan motivasi mereka. Ketiga, permainan peranan membantu membentuk nilai murni dan empati apabila murid memahami perasaan serta perspektif orang lain melalui watak yang dilakonkan. Pihak pembangkang telah mengemukakan teknik lain seperti improvisasi, simulasi dan pantomim. Namun begitu, permainan peranan tetap mempunyai kelebihan tersendiri kerana lebih mudah dilaksanakan, fleksibel dan sesuai digunakan dalam kebanyakan situasi pengajaran bahasa Melayu. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa permainan peranan bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik murid, malah ia membentuk keyakinan diri,